Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi kita punya kuliah menggunakan pakai kitab Madza Khasirul A'lam bil Hintatil Muslimin. Apakah kerugian dunia dengan kemunduran umat Islam, yang mana kita menyambung perbahasan bulan lepas. Kita dah habis bincang tentang, kalau tuan-tuan ingat, tentang perang-perang Arab. Kita bincang tentang perang perang kuda Dahis tu kan, perang kuda Dahisul Ghabra, perang kuda dan sebagainya. Maka terkeluarlah nama-nama macam Buhaisah dan sebagainya yang berlaku dalam tamadun Arab dulu. Maka kita nak menyambunglah hari ini. Setelah semua itulah, ada satu topik ringkas kat sini. Sinar pelita yang menerangi kegelapan. Di tengah tebalnya kabut kesesatan yang meliputi alam semesta pada masa itu, ini yang semua yang kita bincang sebelum ini, namun masih ada sinar pelita remang-remang yang memancar dari sebahagian biara dan gereja, walaupun sinar tersebut tidak dapat menembus gulita malam yang sedemikian pekatnya. Orang yang keluar itu haus dengan ilmu, ingin mencari agama yang benar. Ia berjalan tidak menentu di atas muka bumi ini dengan mengharungi perjalanan yang jauh. Maka di Umar cerita, dalam kekalutan itu bukan tidak ada yang mencari kebenaran, ada. Lepas tu Maulana Abu Hasan bawa kepada kita kisah Salman Al-Farisi. Kita nak mulakan dengan yang itulah. Kisah Salman Al-Farisi. Kisah ni tuan-tuan diungkapkan sendiri oleh Salman Al-Farisi. Dia cerita balik, dia rekodkan. Tak silap saya, sini dia tulis tak? Benda ni duduk dalam Musnad Ahmad, bahkan Imam Al-Hakim juga meriwayatkan dalam Mustadrak. Kisah ni Salman Al-Farisi cerita kisah dia cari Islam, kisah dia cari Rasulullah SAW. Saya cerita tapi tuan-tuan dah tahu dah cerita ni, tapi kita cerita baliklah sebagai recap. Lepas tu kita nak sambung seterusnya, insya-Allah. Baik. Berkata Salman Al-Farisi, ketika aku sampai di Syria, ini Syam lah, Syria sekarang, aku bertanya siapakah orang yang terkemuka dalam agama ini, iaitu Nasrani. Sebab Salman Al-Farisi dia orang Parsi, Iran. Agama keluarga dia itu agama menyembah api, tapi dia tak setuju dengan benda tu semua. Akhirnya ringkas cerita, dia melarikan diri ke negeri yang orang-orang Ahlul Kitab. So dia sampai ke negeri Syam. Kalau kita tuan ingat, kita pernah bincang sebelum ini, saya tak ingat tahun bila, tapi di surau ini ada juga saya pernah sebutkan. Ada satu orang lelaki nama dia Amru bin Luhai Al-Khuzai. Dia adalah orang Mekah yang pergi ke Syam, pergi tengok orang-orang agama di Syam buat raja ibadat. Tetapi malangnya ketika itu dekat Syam orang dah mula menyembah berhala. Maka dia rasa benda tu baik, maka dia buat balik benda tu ke Mekah. The first berhala yang dibawa pulang ke Mekah, nama berhala itu adalah Hubal. Siapa yang bawa balik? Amru bin Luhai Al-Khuzai. Dalam hadis Nabi kata, Nabi melihat Amru bin Luhai dalam neraka dalam keadaan dia berjalan dan mengheret usus perut dia. Baik. So Syam ni memang kota ilmu. Baik. Semasa Salman Al-Farisi sampai dekat Syam, maka dia bertanya kepada orang-orang di situ, siapakah yang paling pandai dalam agama ini, iaitu agama Nasrani. Masa ni Rasulullah belum diutuskan. Dah diutuskan tapi berita tu tak sampai kat depa lagi. Baik. Jawab penduduk seorang bishop lah, seorang uskup dalam gereja itu. Maka aku mendatangi uskup itu dan ku katakan padanya, father lah uskup ni ketua big boss lah kot, ulama besar Kristian lah. Maka kata Salman, aku sampai kepada dia dan aku berkata kepadanya, aku senang agama ini dan aku ingin bersamamu dan membantumu dalam gerejamu agar aku dapat belajar dari kau dan solat bersama-sama denganmu. Maka kata uskup itu, masuklah ke dalam gerejaku. Yang tu. Baik. Dia pergi jumpa dengan tok guru Kristian. Dia kata, saya ni dah redha dah dengan agama Kristian ni. Sebab apa? Kristian, if compared to agama dia sebelumnya yang menyembah api, so dia nampak Kristian lebih kemah lah. Baik. Namun ternyata uskup itu ataupun father itu ternyata adalah seorang yang jahat. Ia menyuruh orang untuk bersedekah
setelah orang berusaha mengumpulkan harta kepadanya, harta itu disimpan untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada fakir miskin. Oh, ada dah zaman tu rupanya. Nah, Ustaz Mahdi ni zaman tu pun dah ada lah. No. Dia simpan harta tu kat dia. Dia minta orang sedekah, dia suruh orang bersedekah. Rupanya duit sedekah itu dia gunakan untuk diri dia. Ya, harta itu dikumpulkannya sampai mencapai 7 karung emas dan uang kertas. Uang kertas ada dah zaman tu. Allah Ta'ala alam lah. Dia terjemah uang kertas. Tak apalah, tapi retalah harta. Memang itu menjadi penyakit Kristian dahulu. Kita dah bincang dalam bab sebelum ni pun. Pemuka-pemuka agama Kristian memang menjual agama mereka, menunggangi agama mereka itu untuk tujuan keduniaan. Ya, kita hari ni pun kena berhati-hati banyaklah. Kadang-kadang orang yang menunggang agama ni dia bukan dalam kalangan orang agama saja. Orang biasa pun banyak menunggang agama, tapi dia memakai topeng agama itu, menyebabkan imej orang agama ni yang jadi terpalit. Tanpa kita menafikan ada juga orang agama yang demikian. Dan kita menafikan, takut-takut kita pun dilihat yang demikian. Takut tuan-tuan. Saya keluar dekat Astro First, gambar penunggang agama. Saya beli. Pasal nak tengok cerita pasal apa? Rupanya cerita pasal rawatan-rawatan ni lah. Saya kan dia nak kata kat siapa kan? Rupanya tak ada lah. No? Gambar hantu rupanya. Gambar apa? No? Tapi hantu tu tak takut sangat lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Pasal dia hantu-hantu macam dalam filem Korea. Kita lah dia keluar hantu pocong ke Pontianak ke, berasa lah juga kan. Bila dia keluar hantu-hantu Korea, hantu-hantu orang putih ni, tak berasa sangat lah. Pasal budaya kita tak terdidik macam tu kan. Dia keluar, tuan-tuan tengok lah, tuan-tuan beli, tuan-tuan tengok dia, hantu dia tu macam gambar hantu Korea, tak orang takut sangat. No? Memang tadi derah lah. Tengok ketuk bantai ke. Baik. Aku sangat benci sekali melihat perbuatan uskup itu. Maknanya dia duk perhati perbuatan Tok Guru dia ni, tuan-tuan. Yang paling kenal Tok Guru, yang paling kenal asatizah ni PA dia sendirilah, sahabat dia sendirilah, mengikut dia sendirilah, isteri dia sendirilah. Kita boleh berbohong dengan seluruh umat, kita tak boleh berbohong dengan di kelilingan kita. Saya ada kalau bergaduh dengan Abang Jeb, nanti dia cerita habis ni. Buruk saya. Kalau bergaduh lah kan. Harap-harap tak bergaduh lah. Cuma parti dah berbeza sikit. Tapi tuan-tuan, maknanya orang yang paling rapat dengan kita dikenal. Salman Al-Farisi ni dia pembantu setia kepada bishop besar ni, Tok Guru besar agama Kristian ni. Dia kata, Tok Guru aku ni dia suruh orang bagi sedekah, kutip mai kat dia simpan. Dia tak asingkan akaun. Tu cukup bahaya tu. Dia campur. No? Satu lagi, tahu sebut bila setengah orang ni dia menggunakan nama agama, dia kutip duit. Lepas tu orang guna duit dana itu dia membuka perniagaan. Dia membuka perniagaan berdasarkan duit modal orang bagi tu. Perniagaan itu dengan alasan untuk sustain dia punya madrasah ke apa ke. Bagus tak benda tu? Bagus. Niat yang baik. Niat yang baik. Tetapi pelaksanaannya kena berurusan. Bermaksud apa saja keuntungan daripada perniagaan itu kena masuk kepada madrasah tu pula lah. Bukan kutipan itu berurusan lagi. Kalau macam tu apa artinya kutipan awal tu? Umat pakat bantu untuk dia buka dia punya bisnes. Akhirnya bila bisnes tu untung, ada keuntungan, ada duit, duit tu poket dia. Kutipan terus berjalan. Ini di sini silap. Di sini kita kena buat sesuatu. Saya biar setengah biar kita buat kutipan tuan-tuan. Ada orang nak marah saya tak? Biar. Tapi ini pandangan peribadi saya, mungkin saya berbeza, saya minta maaf siap agak kamera. Kita macam mana? Kita buat kutipan dengan tujuan kita nak membina mana-mana pusat pengajian agama. Bagus. Lepas tu ada cadangan untuk nak sustain benda tu. Golongan ini juga kena jadilah orang kontraktor apa semua tu sendiri. Bagus juga, sokong juga. Namun di peringkat umumnya kita tidak menyokong direct tender seperti mana kita menentang mana-mana kerajaan. Malamnya itu yang kita amalkan. Kalau saya tak apa setuju. Tapi kalau orang lain dia ada alasan lain, saya tak melarangnya. Tapi secara peribadi saya kurang setuju. Sebab mungkin kita boleh buka peluang tu untuk orang Islam lain pula untuk rebut, membina dan sebagainya. Kalau kita buka, kita ada peluang pekerjaan kita dekat institusi itu, dan kita
Maaf sebut tuan tadi, jadi macam ni. Kita wujudkan the demand. Kita wujudkan demand dan kita wujudkan perkhidmatan, servis tu. So benda ni kalau semua orang akan buat benda tu, akhirnya orang lain dia tak pergi ke mana, orang Islam lain. Dan kita bila kita susah sikit, kita rasa aku nak pakai duit. Okey, kita nak buat projek ni. Orang pakai kutip dia nak buat projek ni, bila siap duit tu kita yang buat projek tu. Kalau kita buat projek tu, rate kita tu adakah rate rendah daripada kontraktor lain? Kalau macam tu kita boleh terima lah, sikit-sikit kalau saya lah. Tapi kalau rate kita pun sama macam kontraktor lain dan itu adalah direct, memang bukan direct nego, direct dapat terus lah. Jadi di situ saya kurang sikit. Meskipun kita tak kata sampai haram, saya tak berani kata haram. Cuma bagi saya pelaksanaan dia tak berapa cantik. Dia membuka peluang fitnah daripada orang luar. Alangkah baiknya kalau kita sebagai pemegang amanah itu, kita buka tender pula agar kontraktor-kontraktor Islam Melayu pula boleh fight pula untuk membangunkan projek di sekolah kita. Sekolah pula, tahfiz kita ke, sekolah kita ke, madrasah kita, apa sajalah. Saya tahu orang akan marah, tapi tak apalah, itu pendapat peribadi dan saya tak pernah mengatakan haram dan sebagainya. Tapi saya bimbang benda ni kalau jadikan amalan kebiasaan. Ketak tangan tuan cakap benda ni. Takut orang kata, kan boleh cakap benda ni. Takut nanti masa depan kita tak jadi macam mana. Nanti semua orang akan boleh create demand itu. So nanti dia akan bertambah besar. Bila duit tak ada, kita tambah bangunan ni. Duit tak ada, tambah bangunan ni. Kita tahu orang Malaysia pemurah, dia akan bagi. Nanti bangunan akan banyak pada anak murid. Jadi benda ni 2-3 tahun sekarang kita nampak tak apa, tapi lagi 20 tahun dia nak jadi macam mana? Saya risau yang tu. Saya mohon orang tak salah faham lah. Tuan-tuan tak apa video, saya takut. Ke depan kita takut dia nak jadi apa ni. Saya takut dia akan jadi macam apa nama ni, orang kata kuartus guru yang dia duduk berlambak di Mengkuang, di Sama Seri Sadar. Akhirnya jadi macam tu je. Tu tak apalah, tu harta kerajaan. Tapi kalau harta wakaf, kita sebut awal lah, kita takut jadi macam tu. Dan orang-orang yang memang duk memusuhi orang agama ni, dia sentiasa cari point dia. Kat mana kami nak dah orang agama ni? Dapat point tu kat depa lagi kacau. Saya tak kata salah, tapi tak berapa cantik ya. Sebab kita menentang mana-mana kerajaan bila dia buat direct tender, tiba-tiba kita yang membuatnya. Kan? Siapa nak fight dengan kita? Sedangkan dalam Islam monopoli memang diharamkan, tak boleh monopoli. Kan? Di situ kena, tak tahulah. Saya tak mau orang kata main hukum hakam ni kat kita tak apa, kat orang lain tak boleh. Tak mau macam tu. Agama bukan milik kita. Agama ni milik Allah untuk kita semua. Tak ada orang yang menyewa agama Islam ni daripada orang lain. Baik. Takut dah lah. Maka macam ni lah. Dia kata dia tak suka perbuatan Tok Guru dia ni, tapi dia simpannya. Sampailah satu hari ketika ia meninggal, semua kaum Nasrani datang untuk mengubarkannya. Aku beritahukan kepada mereka, uskup ini adalah orang jahat. Ia menyuruh kamu bersedekah, namun jika kamu kumpulkan sedekah padanya, ia menimbunnya untuk dirinya sendiri, tidak diberikan pada fakir miskin. Tanya mereka, siapa yang memberitahukan hal itu kepada kamu? Aku jawab, aku bersedia menunjukkan tempat timbunannya. Jawab mereka, tunjukkan tempat itu. Setelah kutunjukkan pada mereka tempat simpanannya, mereka keluarkan harta sedekah yang berupa emas dan wang kertas itu dari 7 karung tempat simpanannya. Mereka marah dan berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburkannya. Kemudian mereka salib jenazah uskup itu dan dilempari dengan batu. Kemudian mereka mengangkat seorang uskup yang baru. Nampak? Bila dah mati, dah dedahkan, dia mula-mula orang tak percaya. Akhirnya bila dia tunjuk bukti, baru orang tahu, rupanya selama ni Fazer kita ni tipu kita. Dia menggunakan agama untuk collect duit, simpan untuk kekayaan peribadi dia. Mati esok orang bongkar. Dan pada peringkat dia di dunia, orang pakat puji dia. Bila dia mati, orang pakat kutuk dia. Orang salib dia, ada orang terjam dia dengan batu. Kemudian dia lantik seorang father yang baru, seorang bishop yang baru. Kisah Salman selanjutnya, aku tidak pernah melihat seorang yang rajin mengerjakan ibadah lebih daripadanya, iaitu uskup yang baru tu. Aku lihat uskup ini lebih baik dari uskup yang lama, dan tidak pernah kulihat seorang yang zuhud terhadap dunia dan senang pada akhirat, dan tidak ada seorang yang baik budinya, baik pada siang hari maupun pada malam hari lebih daripadanya. Aku sangat cinta padanya dan aku bersamanya beberapa waktu sampai tiba saat kematiannya. Senang ringkas cerita, dia Tok Guru baru ni bagus.
Dia ikut sungguh sampailah Tok Guru nak dekat-dekat mati. Aku berkata kepadanya, aku lama bersamamu dan aku sangat cinta padamu. Tidak ada seorang yang kusenangi lebih daripadamu. Kini ajalmu hampir tiba. Kerana itu aku mohon kepada siapakah aku ini kau pesankan, dan apa yang hendak kamu suruhkan padaku. Jawab uskup itu, hai anakku, demi Allah tidak ada seorang pun kini yang kulihat yang tetap lurus seperti aku. Orang baik telah banyak yang meninggal dan agama yang banyak yang diubah dan ditinggalkan orang. Kecuali ada seorang yang aku tahu yang masih lurus seperti aku. Orang itu berada di Mosul. Aku harap engkau pergi kepadanya. Ni dia wariskan kepada orang lain. Maksudnya dia nak mati dah. Dia duduk di mana ni, dekat Syam. Bila dia nak mati dah, Salman Al-Farisi tanya, lepas Tok Guru mati saya nak pergi kat siapa? Kata Tok Guru, tak ada siapa hak bagi bagus. Ada seorang dekat Mosul, pergi. Maka dia pergi. So ringkas cerita tuan-tuan. Ni panjang ni, saya ringkas cerita. Dia pergi dekat Mosul, dia berguru dengan kat sana sampailah Tok Guru tu pun nak dekat mati dah. Dia pun kata benda yang sama. Tok Guru kata tak ada orang lain baik pada aku lepas ni. Kalau ada persoalan dekat Nasribin, dia pun pergi Nasribin pula. Ni saya ringkas tuan-tuan. Ada tak Nasribin kat situ? Tu Nasribin. Ya. Nasibain dia Nasibain. Baik. Lepas tu sama lah tuan-tuan, sambung sampai dekat Amuriyah pula. Maknanya berapa tempat dia pergi berguru tu. Kita dalam ngamak Melayu lama orang kata apa? Alif bete terhenti dekat tu kan. Dekat huruf ni lah Tok Guru kita mati kan, Ramli. Tak sambung dah kan Tok Guru mati. Ni dah Tok Guru mati pun pindah. Selagi ada tempat dan ruang, kita buatlah ibadah. Kita carilah ilmu sebanyak mana yang boleh, no? Tuan-tuan, sampai dekat Mosul, Nasribin, kemudian Amuriyah. Okey, baik. Selepas sampai dekat Amuriyah, uskup Amuriyah itu menyuruh aku tinggal bersamanya. Selama itu aku dapatkan uskup itu sangat baik dan lurus sekali. Dan aku pun juga bekerja sampai aku punya ekor sapi dan kambing. Waktu ajal uskup itu hampir tiba, aku katakan padanya, Hei fulan, terjemah, aku telah dipesankan oleh uskup fulan untuk berada di sampingmu. Pesan itu telah kulaksanakan. Kini seperti yang kamu ketahui bahawa ajalmu hampir tiba. Kerana itu kepada siapakah pesankan aku, dan pesan apakah yang kamu tinggalkan untukku? Jawab uskup dekat Amuriyah itu, hai anakku, tidak ada seorang pun yang lurus yang patut kamu datangi. Hanya saja kini yang telah tiba saat diutusnya seorang Nabi. Ia datang dengan membawa agama Ibrahim. Ia diutus di tanah Arab dan akan berhijrah ke suatu tempat yang dikelilingi oleh 2 gunung batu yang penuh dengan kebun kurma. Ia mempunyai tanda yang terang. Ia mahu makan sesuatu yang dihadiahkan dan ia menolak sedekah. Pertama, tanda dia kalau orang hadiah dia ambil, dan yang kedua, orang sedekah dia tak ambil. Okay. Dan di antara 2 belakang bahunya terdapat khatam nubuwah, ada lebihan isi di belakang Nabi. Okay. Kerana itu jika kamu dapat pergi ke negeri itu, pergilah, kerjakanlah. Hadis ni sebut ni, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Ya, ini cerita dia. Maka dia pergi dekat Madinah untuk cari Nabi. No? Cerita tu panjang, tapi kalau tuan-tuan buka dalam Musnad Ahmad, dia ceritalah masa Salman Al-Farisi sampai di Madinah tu. Dia tak sampai Madinah lagi. Dia pi saya cerita dah kot surah ni. Dia tak bisa keluar. Dia banyak pergi mengembara, mengaji ilmu saja. Lepas tu dia kena tipu. Dia jumpa dengan satu golongan caravan, orang berniaga ni. Dia kata aku nak pergi ke tempat, dia tak tahu nama, yang ada bukit-bukit berbatu, kemudian ada kebun kurma. Contoh ciri-ciri macam tu guru dia bagi tahu. Kemudian geng-geng caravan ni tengok dia datang dengan bawa banyak kambing, kan dia bela kambing banyak masa tu. Maka geng caravan ni kata, jauh tempat tu, kami tahu jauh, mahal sikit lah, meter, tak boleh pakai meter lah. Maka kata Salman Al-Farisi, kalau tuan tahu tempat tu di mana, saya bagi semua saya punya kambing ni, saya nak pergi jumpa dengan orang tu je. Maka caravan ni pun ambil dia bawa. Rupanya dia tak bawa dia pergi Madinah, dia bawa dia pergi tempat lain. Dia pergi jual dia dekat sana. Tetapi itulah macam kita dah sebut sebelum ni, Allah kalau letakkan kita di mana-mana persimpangan hidup pun, di mana pun kita dilemparkan oleh Allah, pastinya lemparan itu adalah untuk kebaikan kita pada masa depan.
kesedihan kita hari ini, kedukaan kita hari ini, apa yang ditakdirkan oleh kita hari ini, meskipun sedih, sebenarnya kesedihan itu adalah disediakan untuk jawapan kita untuk persoalan pada masa depan. Tengoklah nanti tuan-tuan, tak percaya. Kadang-kadang kita rasa sedih, kenapa kita dilemparkan di bekerja dekat tempat ini, kena berpisah dengan keluarga, rupanya pada masa depan ada nak jadi cerita. Saya teringat satu ketika dulu, Pak Su saya, Pak menakan saya ni, dia custom di Kelana Jaya. Lepas tu tiba-tiba dia dapat arahan kena berpindah serta-merta pergi di Johor. Terkejutlah juga. Lalu dia pergi seorang, dia dah tua dah, kena pergi seorang, tinggal lah anak bini semua ni, pergi seorang bertugas di Johor. Dia bertugas dalam 2 minggu tuan-tuan. Lepas tu arwah abang sepupu saya ni, dia PGA, polis hutan kan, aksiden dekat Johor, kena lengat lari oleh lori. Senang cerita, sakit koma lah di Johor. Kami tak ada adik-beradik langsung di Johor ni. Maka ketika itulah hospital yang arwah abang sepupu saya ni dihantar ni dekat dengan tempat custom Pak Su saya ni. Maka sepanjang itulah dia duk jaga arwah abang sepupu saya ni sampailah meninggal dunia lah. Tak lama lah, dalam seminggu lah dah sakit, meninggal dunia. Maknanya kami dah terfikir, kalau lah Pak menakan kami ni tak pergi kerja di situ masa tu, tak tahu apa nak jadi. Dan kuasa Allah tuan-tuan, elok-elok meninggal dunia ni, sebulan lepas tu dapat surat transfer balik Kelana Jaya. Rupanya apa yang Tuhan atur tu ada maksud dah. Kita bukan nak tahu dia naik accident masa tu dan di situ kan, pasal abang sepupu saya ni dia bukan camp dekat Johor, dia camp dekat tempat lain. Tapi masa cuti raya, polis bercuti, depa ni rupanya geng-geng PGA kena turun bantu. Macam tu cerita dia. Di situ dia kena langat lari lah, sebab dia naik, cerita tu panjang lah, dia naik motor polis yang asal, dia bukan polis, dia PGA. Tapi cerita dia lepas pada kes tu, saya berfikir, wish, hebatnya Allah Ta'ala tu. Itu kisah contoh saya lah. Tuan-tuan pun ada contoh sendiri kan, banyak contohnya. Apa yang Allah aturkan dalam kehidupan kita ni, begitulah. Begitulah. Baik. Maka bila dia dijual di sana, tak silap saya di Iraq, di sini dia tak habaq no. Orang Yahudi Madinah yang beli dia. Nampak? Jadi dia nak jadi susah lah, dia jadi lagi senang. Dia masuk terus rumah orang Yahudi Madinah, so dia lagi tahu cerita tu. Bila Nabi mai, orang Yahudi Madinah sedang bercakap-cakap. Orang Yahudi Madinah ni dia tahu tentang kerasulan Nabi, maka dia membenarkan kerasulan Nabi. Tetapi dia tak terima sebab Nabi itu bukan Israel, Nabi adalah orang Arab. Maka dia pada bercakap-cakap, dia kata betul dia tu memang Nabi, tapi kita tak boleh tokong dia. Maka Salman Al-Farisi masa tu jadi tukang kebun rumah tuan dia tu. Dia kata, oh kalau macam tu betul lah yang tok rumah abang dulu tu. Nampak? Tuhan memudahkan jalan despite of kesukaran hidup dia. Kadang-kadang kesukaran itulah yang membawa kesenangan. Kesukaran itu datang bersama kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Dia sebut ma'a, Allah sebut ma'a. Bersama kesukaran itu ada kesenangan. Dia kesenangan itu dia datang bersama kesukaran tu sebenarnya. Bukan saya kata, Quran kata. Baik. So selesai cerita Salman Al-Farisi, saya nak masuk cerita bab kedua. Akhirnya malam ni kita masuk bab kedua dari zaman jahiliah kepada Islam. Fasal yang pertama, cara para nabi memperbaiki masyarakat. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan sedangkan dunia waktu itu keadaannya bagaikan sebuah gedung yang baru saja digoncangkan oleh suatu gempa yang sangat dahsyat. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi ni memang ayat dia memang bersifat macam ni, dia ada kesusasteraan sikit. Masa Nabi diutuskan, dunia berada dalam keadaan yang sangat lompang, yang sangat dahsyat. Kedahsyatannya macam mana? Kita ulang kaji balik 2-3 bulan lepas yang kita duk bincang Rom, Parsi, semua hak teruk tu, yang ni lah maksud dia ni. Itu kaedah manhaj Maulana Abu Hasan menulis. Dia cerita keburukan semua ni, akhirnya datang seorang hero, Nabi Muhammad SAW. So dia cerita tu maknanya keburukan, gempa semua tu, itulah yang kata sebelumnya tu. Baik. Semuanya kucar-kacir, tidak teratur, kacau dan semerawut. Itu betul Indonesia. Waktu beliau mengalihkan pandangannya ke alam ini, beliau dapatkan manusia waktu itu telah kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Beliau lihat manusia banyak yang menyembah berhala, pohon, sungai dan segala apa saja yang tidak dapat membawa keuntungan maupun kerugian. Beliau lihat manusia ini telah kehilangan keseimbangan dan cara fikirnya.
perasaan kemanusiaannya telah berubah sehingga tidak dapat lagi membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Bahkan sampai antara kawan maupun lawan, manusia sudah tidak dapat membedakannya lagi. Pokoknya tabiat manusia waktu itu benar-benar telah berubah. Semuanya berjalan tidak teratur. Seorang jahat yang dulunya dimusuhi orang, kini berubah jadi orang yang disegani. Cantik ayat ni. Sebaliknya, seorang yang baik yang dulunya disegani, kini berubah menjadi seorang yang dibenci dan dijauhkan dari masyarakat. Manusia tidak lagi mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. Banyak tradisi buruk yang membawa cepatnya kehancuran manusia itu sendiri. Berarti tak kat tu nah. Baik. Maka dia cerita ni, Maulana Abu Hasan cerita ni, serabut habis ni. Manusia yang baik dijauhi, manusia yang jahat, yang menipu dijulang. Manusia tercabut kemanusiaan mereka. Manusia sudah hilang common sense dan rusda, tidak ada lagi. Mereka boleh menyembah sungai, boleh menyembah pokok, hidup dalam penzinaan dan sebagainya. Sekali lagi saya nak cerita tentang satu tokoh, ya, tapi saya nak bagi gambaran dulu. Dan benda ini disebut sebagai zaman ini, zaman kecelaruan, zaman fatrah. Fatrah ni maknanya fatrah, bukan fatrah, dia fatrah. Foto maksudnya ketinggalan, kelompangan macam tu. Dan zaman jahiliyah, zaman itu manusia sudah tidak menggunakan akal. Maaf sebut, mereka tak pakai akal dah. Dalam istilah Arab dia sebut sebagai tidak menggunakan pakai panca indera, hawasun. Ta'tilul hawas, iaitu membantutkan panca indera, membutakan panca indera. Bermaksud ada telinga tak mau dengar, ada mata tak mau lihat, ada hati tak mau fikir. Itu yang Al-Quran kata, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins illa liya'budun. Bukan silap. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kan, Allah Ta'ala penuhkan neraka Jahannam itu dalam kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, yang mana ada hati tapi tak mau faqih, tak mau fiqh, tak mau fikir. La yafqahuna biha. Yufaqih ni dia bermaksud apa? Yufaqih ni dia main pada perkataan tafaqqaha. Dia fi'il mazid, fi'il khumasi. Tafaqqaha ni dia adalah satu proses ambil ilmu secara berperingkat dan memberi kesan. Dia kesan daripada faqaha. Faqaha tu dia fi'il rubai. Di sudut soraf lah, tapi di sudut soraf ni dia ada maksud. Faqaha, tafaqqaha ni dia bermaksud ambil ilmu dan memberi kesan dan berperingkat-peringkat. Macam tu. Tafaqqaha ya tafaqqahu tafaqquhan. Itu yang kita pakai tafaqquh fid din tu. Tafaqquh tu masdar. So tafaqqaha ya tafaqqahu, yufaqihu. Tu tafaqaha, dia punya wazan dia tafa'ala. Macam ni. Maka sebab tu Quran kata orang-orang yang diberi hati tu, hati nurani tu, lahum qulub, yang ada hati nurani, la yafqahuna biha, tak mau guna untuk berfikir. Sebab tu Quran punya uslub, Quran punya pemahaman, berfikir itu di hati nurani. Tu yang mungkin orang-orang sains boleh buat kajian. Kenapa Quran bila sebut tentang fikir, dia sebut tentang qalb, hati nurani, hati nurani. Ya. Kita terjemah qalbun ni sebagai apa? Heart. Ada orang terjemah sebagai hati. Okey. Ada orang terjemah sebagai jantung. Tak tahulah, tapi dalam hadis Nabi sebut tentang mudrah, seketul. Kan? Seketul yang kata Nabi kata kalau elok dia, eloklah seluruh tubuh. Kalau buruk dia, rosak dia, fasada jasad kullu, rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah qalbun. Kalau di istilah perubatan macam mana doktor? Qalbun ni jantung ke hati? Jantung. Dan hati tu wujud organ. Ada juga. Liver tu lah. So maknanya hadis Nabi ni kalau di sudut tu jantung lah, no? Rosak dia rosak semua, elok dia elok semua. Sebab kalau kita terjemah sebagai hati, qalbun tu hati, orang putih punya hati apa dah? Heart. Sweet heart, you are in my heart. Awak dalam
hati saya, dia tak awak dalam jantung saya, no. Tapi kalau sakit jantung, heart attack, dia tak sakit hati. Betul tak? Kita kena fikir balik kan, no. Kena memperkayakan bahasa Melayu lagi kan. Saya kena serangan jantung, heart attack. Saya kena serangan hati, tak kan, serangan jantung lah. Tapi you are in my heart, awak dalam jantung saya. Tak kena lah, awak dalam hati saya kan. Jantung pisang, ada bahasa Inggeris? Tak ada pun, no. Tak tahu lah, saya tak pandai kan. Tapi maksudnya poin saya adalah macam ni, perkataan Arab ni luas sangat. Macam tu. Dia ada banyak maksud. Tuan-tuan, perkataan untuk gua saja ada banyak maksud. Qarun, kahfun kan, banyak maksud. Ini maksud lain, ini maksud lain kan. Jadi dalam Quran mengatakan qalbun ini, kalau saya nak terjemuh dalam bahasa kefahaman bodoh saya ni, saya faham macam sanubari, macam nurani, macam tu. Yang tak tahulah nak kata kan. Macam tu. Jadi tuan-tuan, tak berfikir, tak mau fikir. Walaupun dia tahu benda tu macam tak betul, tapi ikut sudahlah. Maaf sebut, hari ni pun banyak kadang-kadang orang memperjudikan agama itu, nampak macam cantik. Kita aku nampak tahu apa kena, tapi ramai orang buat, ikut sudahlah. Masalah. Ya, agama dan bukan agama lah, urusan dunia pun samalah. Nah, kecuali benda tu kita memang tak tahu, kita rujuk orang alim lah. Kita yang tak tahu ni bukan kata kita pandai-pandai pergi bubuh tu kita rujuk orang alim lah. Ya, saya kata macam ni, orang yang anti vaksin semangat pula. Cantik. Kita tak setuju dengan vaksin. Bukan. Kita rujuk orang yang fasalu ala zikri je lah kan. Rujuk pada orang yang tahu. Maksud saya macam tu. Tapi kita ada pemikiran itu. Korang-korang kita mengasah pemikiran kita itu. Kita jangan berhenti berfikir. Itu maksud saya. Tapi dalam tradisi jahiliah dia pun tak fikir lagi. Boleh tanam anak hidup-hidup. Ya. Boleh tanam anak hidup-hidup, sembah macam-macam Tuhan. Kita dah bincang dulu dalam tamadun India 360 juta Tuhan. Saya baru tengok satu filem India baru-baru ni, Netflix, The White Tiger. Cukup kemah filem tu. Pengajaran dia tu, kritikan sosial dia kepada negara dia sendiri tu. Apa nama ni, menarik, satu tu menarik. Dia kritik sosial negara dia. Dia kata dekat India ni ada dua jenis kasta yang tinggal sekarang ni, yang menindah dan yang ditindah, dia kata. Kuman. Baik. Kemudian ada mata tak mau melihat kebesaran Tuhan, ada telinga tak mau mendengar. Okey, itu sifat jahiliyah. Ya. Dan semua telah mati, kata Maulana. Masyarakat telah binasa, kemanusiaan sudah tidak ada, orang berbunuh-bunuh. Contoh macam kita bincang sebelum ini, perang hanya kerana lumba kuda saja sampai 40 tahun dan sebagainya. Minum tuak menjadi satu kebanggaan. Minum arak sekarang dah kembali balik. Sekarang dah kembali balik. Sebab tu disebut dalam hadis, bada al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba. Islam bermula dengan asing, dilihat janggal. Lepas tu Islam akan menyeliputi kehidupan. Orang dah tak rasa asing lagi dengan Islam ni. Nanti akhir zaman Islam akan kembali asing. Orang yang tak minum arak akan dilihat pelik. Kalau kita masuk kampung bawa botol arak, orang kata peliknya. Nanti orang yang tak minum arak pula jadi pelik. Ya? Dulu kita ramai-ramai rambut hitam, tiba-tiba ada orang dye warna hijau. Kita kata peliknya dia ni. Nanti pakat semua dye habis, orang yang tak dye tu pula jadi pelik. Itu nasib Islam di akhir zaman. Wa sayauд kama bada'a ghariba. Dia akan jadi asing balik akhir zaman. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Orang yang dok rasa terasing tu, dia bergembira, kata Nabi. Dia bergembira, ada ganjaran untuk dia di akhirat kelak. Baik. Kemudian riba menjadi satu kebudayaan. Persundalan dianggap suatu yang terhormat. Ketamakan dan hidup berfoya-foya selalu didambakan. Kebrutalan, boleh terjemah kebrutalan, dan kekejaman dianggap sepi. Para penguasa selalu dikultuskan. Kena sungguh ni. Para penguasa ni didewa-dewakan, disuci-sucikan. Tak ada salah pada mereka, yang salah hanya pada kita. Orang kecil dianggap sebagai budak yang tidak berharga. Orang-orang mustad'afin ni macam tak ada nilai lah. Silap sikit, semangat lebih. Silap sikit berapa ribu nak kena. Tapi mereka sentiasa ada alasan mereka. Seolah-olah alasan kita tidak terpakai langsung. Biar pian marah, biar geram. Sedang kaum pendeta dan ulama dianggap sebagai orang suci yang bebas untuk menyerap kekayaan orang dengan cara apa sekalipun. Dan orang-orang suci, orang agama ni pula, dia boleh bebas buat apa saja. Orang akan sentiasa husnuzan. Tapi kalau orang awam,
Sentiasa ada ruang untuk mereka bersangka buruk pada orang awam kalau nak buat kekayaan. Tapi kalau orang itu datang daripada lapisan-lapisan latar-latar yang suci dan keagamaan, apa hang buat bila apa package mahal ke mana pun, tak apa. Tapi kalau orang awam buat, tak kena. Perlumbaan untuk menjadikan gap antara orang awam, penguasa dengan orang agama ni dah berlaku zaman jahiliah. Orang awam tak diusik, orang yang diusik hanya orang awam. Orang berkuasa dia selamat, orang agama dia selamat. Meskipun dia buat salah apa pun, ini yang kita nak perjuangkan law ni. Kita tak mau kita kembali kepada zaman jahiliah. Maaf sebut, mata saya nampak kita macam dah dekat ke arah tu. Orang agama dan orang penguasa dia macam bebas buat apa sahaja. Kesilapan dia akan di backup oleh para pengikut dia. Tak betul tuan-tuan benda ni. Kalau kita menyayangi umat kita menyayangi orang-orang agama dan menteri-menteri kita, salah tetap salah, betul tetap betul. Politik ni, tak politiknya. Politik bila? Politik ada dua. Satu political politik, satu politik dia sebut sebagai politik citizen. Satu politik parti, satu politik warga, terjemahan dia. Politik parti dan politik citizen. Saya pro untuk politik citizen, politik warga ni yang lebih kepada masyarakat, mengundi, sokong parti mana-mana pun, tapi tak tertonjol sangat, tak mengeletakkan garisan. Kalau dia warna yang kita minat ni dia buat pangan tak elok, esok mai calon pada parti ni tak elok, kita ambil parti yang macam tu. Saya lebih pada yang macam tu, politik warga yang lebih mementingkan tata susila kerakyatan, yang tidak meletakkan gap antara dia dan sahabat dia. Tapi sekarang kalau saya boleh tambah ada satu lagi, politik parti, politik citizen, satu lagi politik apa? Politik netizen. Satu lagi, politik netizen. Politik netizen ni kalau dia tak suka orang tu buat baik ke mana pun dia tak suka. Kalau dia suka orang tu buat salah ke mana pun, dia akan sentiasa mencari alasan yang baik untuk membenarkan kata-kata orang tu. Tadi apa nama ni, ahli parlimen Bukit Mentajam viral tadi tu, pasal dia tolong ibu tunggal seorang. Saya sendiri saya tak pernah sokong parti dia, kita tak suka pun parti dia. Tapi atas batang tubuh dia tuan-tuan, saya akui sebab sekolah saya bawah parlimen dia memang orang yang baik. Dia memang orang yang baik. Sebut nama dia apa? Steven. Dia tak pernah lupa sekolah kami meskipun sekolah agama. Meskipun parti dia kita tak pernah suka pun, tapi atas batang tubuh dia tu saya kagum sungguhlah dengan dia. Bukan sebab tadi, sebelum ni lagi, apa jadi pun dia tak pernah pinggirkan sekolah kami. Dan cara dia bercakap, bila saya banyak berurusan dengan depa bila saya sebagai guru kaunselor. Jadi bukan saya puji sebab viral tu, sebelum ni lagi saya rasa dia ni lain. Jadi bila saya baca dekat komen tu, orang yang okey lah, tapi orang yang tak okey dia kata dia ni sentiasa ada agenda. Tak habis-habis lah. Itu yang saya rasa kecewa sikit tu kan. Kalau kita tak suka, sentiasa kita bagi benda hati elok. Ini Pulau Pinang buat pula arahan tak boleh tazkirah kan. Tak mahu bergaduh dengan kawan tak. Tapi kita ikut sudahlah peraturan. Adalah sebab tu buat tulis boleh tazkirah kan. Boleh kan? Ada sebab lah kot. Kita bersangka baik. Sambunglah. Ya, saya nak abang macam ni. Kadang-kadang kita ni terlalu takut. Kalau lah benda itu salah tuan-tuan. Contoh lah, minta maaf doktor, kalau lah contoh orang kata vaksin ya, saya minta maaf, saya lama saya pendam. Katakanlah benda ni memang betul-betul bohong. Katakanlah ni, katakanlah saya takut orang kerat-kerat video saya ni. Rupanya memang selama ni kerajaan Malaysia pakat, rupanya ulama-ulama semua dibayar oleh Bill Gates, Yahudi semua pakat ni beli ni. Semua pakat, bohong kata ni. Tuan-tuan, kita mati so tak masuk neraka lah. Sebab kita tak ada kuasa untuk akses semua benda tu. Tapi ni cerita dia tak bohong cuma saya nak abang kata jangan pening kepala sangat lah kita ni pun. Ni sampai kapal tersekat di Nusan Suez, kita pula nak fikir siapa duduk dalam kontainer tu. Kemain checkmate, lalah Facebook dia pun checkmate. Tak suruh fikir susah hati kat kita ni pun. Bukan main cerita pergi siasat tengok apa dalam kontainer tu, apa dalam, macam kemat transporter dua ke yang transport orang dalam kontainer tu. Cerita pula nanti ni benda ni semua akan masuk dalam badan seorang chip apa tuan-tuan. Kalau Yahudi nak hantar chip ikut kita, ni India sudah cukup. Ni ya, mana boleh lekat pada kita. Pergi mana-mana buat dalam poket. Nak susah hati busuk dalam badan apa kan. Saya sebut juga pasal orang kata saya sebahagian daripada tu. Saya mana ada saya nak ambil vaksin nanti. Tapi saya takut jelah. Tapi saya akan ambil kan. Pasal orang kata saya pun anti vaksin bila tak tahu. Dulu ada lah saya lepas belajar tu kan. Bila lama-lama saya belajar pun saya tahu rupanya bukan semudah itu.
No, rupanya tak semudah itu nak tuduh-tuduh orang. No. Saya harap benda ni saya sebut ni jelas lah untuk orang lepas ni. Jelas lah. Baik. Video semangat ni. Kat mana tadi? Watak manusia telah berubah. Boleh ke? Boleh ke? Boleh gini lah. Nampak gini kan? Kira apa tau? Kira 9 boleh ke? Sampai habis? Boleh? Tak apa, saya takut terlebih masa lah. Kita try atau apa nak bagi habis no. Pasal ada cerita saya lagi ada cerita yang menarik tapi tak duduk dalam kitab ni. Duduk dalam kitab lain saya rujuk petang tadi. Saya nak cerita yang tu pasal yang ni juga berkaitan. Watak manusia telah berubah. Semua petunjuk dan nasihat yang baik tidak akan didengar orang sehingga keadaan manusia benar-benar parah. Contoh dia macam itulah. Baik. Pokoknya waktu Nabi menilai manusia ini bagaikan bahan dasar yang belum dikelola orang sehingga tidak dapat digunakan untuk menunjang berdirinya suatu peradaban sedikit pun. Manusia waktu itu tak lebih hanyalah seperti potongan-potongan kayu yang belum dijadikan sebagai perahu yang dapat digunakan untuk mengharungi lautan kehidupan. Beliau menilai manusia waktu itu bagaikan domba-domba yang ditinggalkan pengembalanya. Pada umumnya keadaan politik tidak teratur menurut semestinya. Kekuasaan banyak digunakan sewenang-wenangnya oleh penguasa. Kekuasaan banyak digunakan sewenang-wenangnya oleh para penguasa sehingga membawa banyak malapetaka baik terhadap diri penguasa itu sendiri maupun pada rakyatnya. Itu menarik. Dia kata bila kuasa ni digunakan dengan salah guna kuasa, akibat buruk tu bukan takat menimpa rakyat, menimpa mereka sendiri juga. Menimpa mereka sendiri juga. Kemudian ada cerita kat sini, kerosakan melanda seluruh sektor hidup. Yang disebut tadi tu saya bagi secara ringkas. Amalan pesundalan, kemudian tradisi arak, kemudian bunuh anak. Di sini Maulana bawakan dekat footnote kat sini, dia quotes tulisan Maududi. Maududi disebut dalam kitab Tanqaihat kalangan Maududi. Maududi ni ulama kontemporer tapi meninggal dah lah, zaman awal lah. Tentang bagaimana Amerika Syarikat pernah menghabiskan ada kita pergi yang tu kita. Saya nak tunjukkan tuan-tuan bagaimana Islam datang sebagai penyelesaian. Ini bagaimana Islam datang sebagai penyelesaian. Ni Maududi sebut. Maulana Abu Hasan quote balik. Dia kata Amerika Syarikat pernah melarang orang minum minuman keras di negeri dia. Rupanya Amerika pernah buat larangan minuman keras dekat negeri dia. Tu nampak. Okey. Untuk melarang itu pemerintah memakai berbagai macam cara kempen anti minuman keras seperti majalah. Quran ni dia terjemah Bible tu, satu masterpiece kitab tu, ya. Kemudian seminar, filem untuk nak kempen anti minuman arak. Bukan negara Islam ni, negara Amerika Syarikat, sebab keburukan yang ada pada arak tu banyak. Okey. Tapi kita tak nafikan ada manfaat pada arak, ada. Bukan saya kata, Quran kata kan. Dia ada manfaat, tetapi keburukan dia lagi besar daripada manfaat dia. Okey, baik. Saya nak pergi poin yang besar kat sini, kos perbelanjaan. Okey. Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan undang-undang larangan minuman keras itu selama 14 tahun diperkirakan mencapai 250 juta pound sterling. Kos nak buat kempen lawan minuman keras ni 250 juta pound kos dah dengan dalam tahun 1933, tak silap saya kat sini ada tak? 1933. Okey. Orang yang dihukum mati ada 300 jiwa. Sedangkan yang dihukum penjara ada 532,335 orang. Setengah juta. Denda yang dikenakan mencapai 16 juta pound sterling. Penyitaan harta benda sebagai sanction lah kan. Terhadap pelanggar minuman keras mencapai 440 juta pound. Namun semua usaha ini gagal total. Usaha yang berhabis juta-juta ringgit ni Amerika buat untuk nak pastikan rakyat dia tak minum arak, gagal. Habis berapa juta, penjara berapa orang, sita berapa banyak harta, tak jadi juga. Bahkan lagi larang lagi buat. Dulu orang tua suka kata perkataan ni, larang suruh. Lagi larang lagi buat.
Lagi ramai orang minum arak. Sehingga terpaksa pemerintah membatalkan undang-undang pelarangan minuman keras pada tahun 1933 dan membebaskan pemakaian minuman keras. Itu sejarahnya tuan-tuan. Amerika pada tahun 33 pernah berusaha keras buat undang-undang agar orang dia tak minum arak. Tapi arak diomelkan ke sini. Kan? Zaman tu lah, zaman tahun 40-an 50-an yang kita ada kempen arak kan, minuman baik untuk kesihatan tu. Kan? Tapi tak berjaya juga. Kawan saya belajar engineering di Jerman. Zaman masa tu saya umur 23, dia main tumpang bilik saya di UAE tu Sat, sementara nak pergi KLIA. Dia cerita kat saya dia kena appendix. Dia kena appendix, kemudian dia berubat di hospital Jerman lah, kena bedah buang appendix dia tu. Dia kata, aku nak bang hang, seluruh Jerman, dia kata, setakat yang aku tahu lah, dia kata, doktor dia bagi tahu tahun 2013 masa tu. Seluruh Jerman 2013 masa tu bulan 4. Aku orang kedua, dia kata, yang appendix ni. Maknanya dia kata tak ada kes. Dia kata pasal apa? Dia kata pasal orang sana tak makan pedas. Contoh saya kata, habis tu orang mereka sihat-sihat lah. Dia kata, tak, orang mereka ni sakit buah pinggang. Banyak sebab minum arak. Dia kata kat saya kan. Mereka banyak buah pinggang pula. Kita orang Melayu ni appendix sayur rendah tu kan. Kan? Ya, appendix, sakit perut berangin. Mak sebut nak berak darah. Belah-belah kita ni kaki sambai ni jenis penyakit pedas lah. Orang putih penyakit jenis arak, jenis buah pinggang dan sebagainya kan. Itu cerita dia. Baik. So tahun 33 dibebaskan. Maksudnya sebelum tu lagi lah depa ni 14 tahun sebelumnya. 14 tahun berusaha untuk menghakis orang minum arak ni tapi tak jadi. Tak boleh. Saya bincang dengan kawan-kawan yang kaum India, dia berkata India lagi tak boleh tinggal arak. Tak boleh tinggal terus. Apa jadi sekalipun, dia kata Cina dia boleh lagi. Dia satu-satu masa dia akan carilah. Kalau dia tak cari pun dia tak seteruk orang ini. Bukan saya hina orang India, kawan saya India sendiri sebut dia pun tak boleh tinggal terus arak. Baik. Lepas tu apa lagi, kenapa Maulana Abu Hassan tulis benda ni? Dia nak beritahu apa? Islam sebagai rahmat sekalian alam tak perlu habis ratus-ratus juta. Itu poin dia. Ingat tak cerita pengharaman arak dalam Quran? Berlaku beberapa peringkat. Mula-mula tak boleh minum arak masa semayang kan. Lepas tu bila sahabat jadi imam tu baca surah bercampur aduk jadi bergaduh, lagi turun pengharaman arak secara total. Okey, dalam hadis pun sebut kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Okey, bila turun ayat arak diharamkan secara total, para sahabat dengar saja ayat tu turun. Dalam kalangan sahabat ni ada orang kaya. Arak ni tuan-tuan, proses dia bukan proses dia sehari dua. Lagi lama dia peram, lagi mahal harga dia. Dan saya yakin sekarang di kilang arak pun ada arak yang dah berapa ratus tahun dia masih tak buka lagi, tunggu lagi lama lagi. Saya rasa lah, saya tak tahulah kan. Lagi lama dia diperam, lagi sedap, bukan sedap saya tak tahu. Lagi mahal harga dia, lagi tinggi nilai dia. Bayangkan berapa banyak sahabat-sahabat yang dah simpan arak sejak zaman jahiliah sampai zaman masuk Islam. Ayat arak tak turun lagi habis kan. Masih lagi simpan arak. Tiba-tiba dah taruh berapa lama ni, tuan-tuan? Taruh berapa lama? Turun ayat arak, pecahkan tembikar dia. Tak peduli lah. Sami'na wa ata'na. Tak ada. Benda ni khilaf ni. Tak ada lah. Turun ayat, pam, kotak pecah bang. Sedangkan dia taruh tembikar arak tu berapa puluh tahun peram tu. Nak rasa? Tak peduli lah. Islam tak habiskan 400 juta pound untuk menghapuskan arak di Mekah Madinah. Itu saya rasa, sebab itu Maulana Abu Hassan masukkan cerita ni dalam footnote sebagai comparison. Bila roh Islam tu telah meresap masuk, kekuatan itu akan datang. Ya? Dalam hadis Nabi kata syarafal mu'min qiyamul lail, kekuatan orang mukmin itu ada pada qiyamul lail. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dia tidak bergantung kepada orang lain. Dia tidak perlu bergantung kepada manusia lain lagi. Sama ada di sudut kekuatan dia, kudrat dia, kekayaan dia, makanan dia, rezeki dia. Kekuatan ada qiyamul lail. Tapi hari ni tak tahulah. Bermaksud spirit itu, the power of mind itu, the power of taqwa itu, kalau dia ada kuat, cukup kuat. Ada satu kisah Muhammad, seorang sahabat, saya lupa nama dia, saya baru baca 3 hari lepas.
Saya baca buku tentang sahabat-sahabat Nabi yang kurang didendangkan, Ansang. Saya tak sampai buat nama dia. Saya duduk bercadang, saya nak cerita bulan puasa nanti kat channel saya. Satu-satu orang sahabat Nabi yang kurang didendangkan. Yang sahih lah, tapi dia kurang didengari cerita dia. Ada orang main cerita, masa tu dia dah masuk zaman tabi'in kot. Dia saya lupa nama sahabat Nabi, nanti saya cerita kat channel saya. Dia meninggal lambat, dia jumpa dengan orang-orang yang tak sempat jumpa Nabi. Dia berkata beruntunglah jadi sahabat Nabi, dapat tengok Nabi kan, dapat banyak syafaat semua tu. Dia kata hang bersyukur hang tak duduk zaman Nabi. Dia kata sebab hang tahu kau kalau hang duduk zaman Nabi, adakah hang akan sokong belah Nabi ataupun hang akan sokong belah Abu Jahal, Abu Lahab? Kesengsaraan yang kami tanggung, hang kuat tak kuat? Oh, kita tak tahu. Kadang-kadang kita fikir baiklah aku hidup zaman Nabi, seronok boleh duduk dekat Nabi. Memang boleh duduk dekat Nabi, tapi kalau kita dengan perangai kita sekarang, kita pergi duduk zaman Nabi, kata takut-takut kita belah geng Abu Jahal lah. Kan? Sebab tu bila Tuhan letak kita di mana tu, ada sebab dah tu. Tuhan tahu dah. Ada sebab tu, Tuhan tahu dah. No? Baik. Apa nama ni? Itu cerita dia pasal pengharaman Araf. Baik. Saya nak pergi sampai muka surat 78. Ada masa sikit. Ni saya nak cerita pasal perangai manusia. Saya cuba fikir point dia nah. Rasulullah bukanlah pemimpin nasional. Dulu ada satu buku terbitan Kemilau yang Muhammad bukan nasionalis tu. Ada kan? Buku tu kan? Tak silap saya siapa tulis? Mak Sabu kan? Muhammad bukan nasionalis. Kita cari. Okey. Zaman tu dia dalam PAS. Betul ya tuan-tuan try Google. Buku tu ada. Saya pernah baca. Tapi saya tak beli, tapi saya pernah baca saya pernah baca. Baik. Rasulullah bukanlah pemimpin nasional. Jika Rasulullah mahu memproklamasikan dirinya sebagai pemimpin nasional seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politik lain, tentunya beliau akan mendapatkan peluang yang baik sekali untuk dapat mempersatukan bangsa Arab. Okey. Sebab apa? Bangsa Arab, pemuka-pemuka Arab, kalau Rasulullah sekadar nak mai jadi pemimpin, dia pun sokong. Utbah bin Rabi'ah kata dekat Nabi, Muhammad, kalau awak nak jadi pemimpin kami akan angkat. Kami akan setia dengan awak sampai kami mati. Tapi isu dia Rasulullah bukan nak jadi pemimpin Arab untuk nak mewujudkan Republik Arab dan sebagainya. Rasulullah adalah utusan Allah untuk menyebarkan rahmat kepada seluruh alam. Ini Utbah bin Rabi'ah berkata, hai Muhammad, jika kamu dalam ajaranmu ini menginginkan pangkat, kami bersedia menjadikan kamu sebagai pemimpin, dan kamu akan kujadikan pemimpin selama kamu hidup. Maknanya orang-orang Mekah tidak ada masalah sebab mereka kenal Rasulullah sebagai Al-Amin, amanah. Peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad, they have no problem with Rasulullah. Mereka tak ada masalah dengan Nabi. Tapi bila ada yang mereka ada masalah, bila Islam itu datang menghakis pengaruh dan kedudukan mereka dan kesenangan dan kefoya-foyaan mereka itu. Kalau sekadar Nabi nak jadi pemimpin nombor satu dan Nabi akan kekal sebagai boneka mereka ini, mereka boleh catur segala-galanya, siapa ketua cabang, siapa akademi, siapa ketua bahagian, hang nak duduk nombor satu, duduklah. Tak ada masalah. Tapi Nabi bukan masuk pilihan raya. Nabi utusan Allah. Jadi itu yang menyebabkan mereka rasa terancam dan mereka memerangi Nabi. Sebab tu Maulana Abu Hasan kata, Rasulullah bukan pemimpin nasional. Nabi bukan nak mewujudkan sebuah negara Arab untuk nak jadikan sebuah tamadun Arab yang berdiri setinggi dengan tamadun Rom, tamadun Parsi. Bukan. Nabi nak jadikan Islam ni semua. Sebab tu kita dalam dakwah, kita tak boleh kata aku nak menguatkan agama aku dan bangsa aku saja. Tu kawan-kawan kita, sahabat karib kita, India, China, Sing, semua tu, kita tak mau tarik lepas sekali masuk syurga. Mereka bukan musuh, tapi mereka berpotensi Islam, potential Muslim. Nah, itu yang kita hilang sekarang. Okey, baik. Jika hal itu dapat terwujud, tentunya dengan mudah Nabi akan mampu mengusir bangsa Parsi dan mengerahkan kesejahteraan Arab. Maknanya kalau Nabi setakat jadi pemimpin nombor satu, boleh walaupun majoriti kecil. Kan, boleh dia boleh bagi walaupun depa majoriti besar. Kan? Walaupun depa kerusi banyak, depa boleh bagi. Tapi tak begitu. Nah, baik. Sebenarnya dari segi kehidupan sosial dan ekonomi dalam kehidupan bangsa Arab banyak diperlukan seorang politikus yang mahir dan pemimpin yang berkemauan keras. Andai kata bangsa Arab mempunyai seorang pemimpin yang berbakat tinggi, pasti bangsa tersebut dapat mengubah jalannya dalam sejarah. Kan kita dah sebut sebelum ni, orang Parsi ada tamadun Parsi, orang Rom ada tamadun Rom, orang India ada tamadun Indus, orang Cina ada tamadun Huang Ho. Tapi Arab tak ada.
Walaupun mereka kaya dengan syair, mereka kaya dengan kebudayaan, bahasa mereka sangat cantik dan lunak dan banyak, tetapi mereka tak membentuk tamadun mereka. Kenapa? Apa yang mereka hilang? Mereka hilang kepimpinan. Tidak ada kepemimpinan dalam Arab. Saya baca tentang sejarah Ibnu Saud, Abdul Aziz As-Saud, pemerintah Saudi pertama. Kemudian selepas dia mangkat, anak dia ganti dia As-Saud, dengan syarat As-Saud kena lantik anak seorang lagi, Faisal, untuk jadi Perdana Menteri dan timbalan raja. Masa As-Saud ni nama anak dah, dia buat nama sebenar nama ayah dia, Raja Arab Saudi yang kedua, pegang kerajaan Saudi. Dia terkejut sebab masa tu kekayaan minyak datang terlampau banyak dan orang-orang yang kaki rasuah mai keliling dia. Hidup dia penuh dengan kefoya-foyaan. Tak apa ni cerita pengajaran, bukan kita hina peribadi kan. Penuh dengan kefoya-foyaan. Orang akan mai jumpa dia hanya untuk puji dia. Orang boleh karang syair dan cerita untuk puji dia saja. Dan dia akan bagi tanah, dia akan bagi macam-macam. Rasuah berleluasa. Hiburan dan sebagainya. Dia jadi hanyut sebab dia pun tak pernah kaya. Tiba-tiba dia kaya. Masa tu Aramco baru tubuh. Sampailah geng-geng Amir, keturunan-keturunan raja-raja yang lain ni pergi jumpa dengan majlis ulama, biar bincang, depa turunkan dia jawatan, depa naikkan Faisal, King Faisal. King Faisal naik sat ya. Bukan jadi raja lagi. Dia jadi macam acting raja. Lepas tu sekat banyak juga. Sebab masa tu terlalu hanyut As-Saud ni sampai tahap Saudi muflis tahun 56 macam tu, muflis, sampai terpaksa buat pinjaman dekat IMF. Sedangkan Saudi terlalu kaya masa tu, tapi sebab berfoya-foya dia muflis. Sampai lepas tu Malik Faisal naik, King Faisal naik, dia lah mengubah balik Saudi. Dia lah yang cadangkan tertubuhnya negara-negara OIC dan sebagainya. Banyak jasa King Faisal untuk memperbetulkan kecurangan abang dan sebelumnya. Saya dah masa lagi 6 minit. Kemudian Nabi Nabi Muhammad mengajak orang kepada kebaikan dan itu lewat jalan yang benar. Beliau berhasil menemukan kunci sebenarnya yang akan dipergunakan untuk mengadakan perbaikan dalam kalangan masyarakat. Nabi berseru, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Baik. Nabi diutus bukan bertugas menghakis kejahatan dengan kebatilan. Baik, saya takut saya terlepas cerita tu. Kalau kita baca sebelum ini, lelaki yang pertama yang bawa masuk berhala ke Mekah, nama dia Amru bin Luhai Al-Khuzai. Seorang lagi lelaki yang menafikan semua semua berhala di tengah-tengah Mekah masa itu, nama dia Zaid bin Amr An-Nufail. Zaid bin Amr An-Nufail. Ini disebut dalam Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibn Katsir jilid yang kedua pada perbahasan jahiliyah. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimash dan juga Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Cerita tentang Zaid bin Amr An-Nufail ini. Lelaki ni dia hidup zaman jahiliyah. Saya nak cerita yang tu. Sebab nanti kita akan pening. Ustaz, dalam jahiliyah ni tak ada langsung orang baik. Ada seorang kita bisa dengar nama Waraqah bin Nawfal kan? Tapi kita kurang membicarakan tentang nama Zaid bin Amr An-Nufail ni. Zaid ni tuan-tuan, dia setiap pagi dia akan pergi sandak di Kaabah. Dia akan seru orang Mekah. Dia kata, ya ma'syaral Arab, wahai sekalian orang Arab, tak ada seorang pun dalam kalangan kamu yang benar-benar menyembah agama ikut Nabi Ibrahim selain pada aku seorang. Dia kata. Dia ni adalah anak saudara kepada Al-Khattab, ayah Sayyidina Umar. Dia anak saudara dan dia juga macam ni. Dia ni dua beradik dengan Al-Khattab. Tetapi Al-Khattab kahwin dengan mak saudara kepada isteri dia. Jadi dalam masa sama Al-Khattab ni abang dia dan Al-Khattab ni juga bapa saudara dia. Macam tu. Nama dia Zaid bin Amr Al-Nufail. Baik, saya nak kongsi cerita pasal dia. Pasal dia hidup era jahiliyah awal, dia pernah bertemu Nabi. Tetapi masa tu Nabi belum jadi Nabi. Dia siap makan satu semeja dengan Nabi lagi. Tapi masa tu Nabi tak jadi Nabi lagi. Dia ni tuan-tuan, Zaid ni kita kena sebut nama dia. Sebab apa?
Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata aku melihat Zaid di syurga sedang terbang di atas ekor. Ya? Baik. Zaid ni dia lawan sungguh-sungguh dengan orang Mekah sampai kena pukul, sampai kena pulau. Bagi dia kata dia tak boleh terima akal orang sembah berhala. Dia kata bukan ada manfaat, bukan ada mudarat. Dia seorang-seorang dia ni. Dia ada kawan dia, Waraqah bin Nawfal, kawan baik dia, sepupu Siti Khadijah tu. Cuma dalam Bidayah wa Nihayah sebut Waraqah di penghujung usia dia ikut Kristian sikit, tapi Kristian yang betul lah. Tapi Zaid dia tahan diri dia. Dia tak mau Kristian, dia tak mau Yahudi, dia tak mau apa pun dia tak mau, dia cuma mau agama Nabi Ibrahim. Baik. Dia cerita dia tuan-tuan, dia takkan makan makanan sembelihan yang disebutkan selain daripada nama Allah. Kalau sembelih sebut Allah, dia makan. Sembelih sebut nama selain daripada Allah, sebab zaman itu dia sembelih juga. Tapi sebut nama lain, Latak, Uzza dan sebagainya, dia tak makan. Dan dia sembahyang 1 rakaat, 2 sujud, sebut dalam Bidayah wa Nihayah, menghadap kiblat Baitullah. Dan dia selepas sembahyang dia kata aku meyakini inilah cara sebenar sembahyang cara Ibrahim. Maknanya dia pun tak tahu, tapi dia duk yakin macam itulah. Aku bukan sembah kamu, dia kata kat berhala dekat Kaabah masa tu. Masa tu banyak orang menghadap Kaabah juga, tapi ada berhala dalam tu. Dan dalam rekod menyebutkan dia menunggu sampai matahari condong ke arah barat, baru dia sembahyang. Maksudnya dia cari kiblat lah, macam itulah. Ya, baik. Dia ada satu ketika dia dah tak tahan dah. Dia nak cari yang mana betul-betul agama sebenar ni. Dia nak pertahankan agama Hanif Ibrahim ni. Maka dia keluar. Dia keluar negeri dia pergi cari seorang Yahudi. Masa tu orang Yahudi lah yang paling pandai agama. Agama Ahlul Kitab ni, agama Samawi ni. Maka dia pergi jumpa orang Yahudi. Ini disebut oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari tuan-tuan, cerita ni, dan disebut juga dalam Dalail Nubuwah. Imam Baihaqi sebut riwayat, Ibnu Asakir sebut dalam Tarikh Dimash, Imam Bukhari juga riwayat dalam Sahih Bukhari. Itu rujukan saya. Ibnu Katsir nukilkan dalam Bidayah wa Nihayah juzuk kedua. Zaid ni dia keluar, dia pergi cari Yahudi dekat Syam. Dia bincang orang Yahudi. Dia kata apa? Aku teringin nak masuk agama ni. Agama apa ni? Agama yang sembah Allah ni. Sebab aku tengok orang Mekah, mereka dah memperbanyakkan Tuhan yang lain selain daripada Allah. Allah masih ada, tapi mereka membuat rupa, mereka tambah Tuhan-Tuhan yang lain. Maka dia kata aku rasa Yahudi yang paling betul. Jadi aku nak jadi sebahagian daripada orang Israel ni, orang Yahudi ni, agama Yahudi ni. Maka tuan-tuan, ini kisahnya. Orang Yahudi kata apa kepada dia? Boleh nak ikut, nak jadi sebahagian daripada kami, tapi hang kena buat satu benda yang menyebabkan Allah murka kat hang. Dia kata aku mai jauh-jauh daripada Mekah sebab nak lari daripada kemurkaan Allah. Tiba-tiba hang suruh aku buat benda yang Allah murka. Dia tinggalkan orang Yahudi tu. Lepas tu dia pergi cari pula di Baitul Maqdis, Syam lah juga, kota yang lain. Dia jumpa dengan orang Kristian. Dia kata aku dah pergi jumpa orang Yahudi, nampak mereka dah terpesong. Sekarang ni aku nampak Kristian lah yang paling betul, yang ikut ajaran Nabi Isa, maksud bawa Islam lagi. Jadi ajarkan kepada aku nak masuk Kristian macam sama Farisi tadi tu. Ya. Orang Kristian kata boleh, tapi hang kena buat satu benda yang akan satu je yang menunjukkan hang ni sesat daripada Allah. Ataupun hang kena buat satu benda yang Allah akan menyesatkan hang. Dia kata aku mai sejauh ini untuk nak lari daripada kesesatan, tiba-tiba hang suruh aku buat benda yang sesat. Sebab tu dia tolak Yahudi, dia tolak Kristian. Tapi Waraqah bin Nawfal, sahabat karib dia, ikut Kristian, tapi Kristian yang betul lah. Tapi cerita dia, Zaid ni dia tak mau ikut terus. Dia berpegang dan dia beritahu kepada anak cucu dia. Hadis ni siapa riwayat? Ibnu Umar riwayat. Kalau kita baca jurai dia naik atas Bas Salim Maula Ibnu Umar ambil daripada dia, naik sampai ke dia. Maksudnya perlu ini kuat. Sebab tu sampai diriwayatkan oleh banyak riwayat. Ya. Baik. Maka tuan-tuan, dia tak ikut. Kemudian dia berpesan kepada anak-anak dia. Dia kata Nabi ni muka sekian-sekian bentuk, sekian kalau jumpa dia ikut, dia taat kepada dia. Sedangkan dia duduk dengan Nabi dah di Mekah. Ada satu hadis yang lain, Nabi sedang duduk makan dengan dia, duduk di bawah pokok dengan dia. Orang main letak makanan, daging. Dia tepih daging tu. Dia tepih lagi, dia kata aku tak makan lah makanan dia sembelih selain pada nama Allah. Masa tu dia duduk dengan Nabi, tapi Nabi belum jadi Nabi masa tu. Maknanya tak ada rezeki dia lah untuk orang tu. Dia kenal dah, tapi dia tak sangka orang tu adalah Rasulullah yang dia duduk nanti selama ni. Dan dia tak sempat jumpa lah, tapi bukan jumpa as a Rasulullah lah kan. Tapi dia masuk syurga. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata aku melihat Zaid di syurga sedang terbang di atas ekor.
Sebab dia ni orang fatrah. Maksudnya tak apa pun, tetapi common sense itu. At least dia mempertahankan agama dia. Dia mempertahankan logik ataupun mempertahankan prinsip, mempertahankan akal. Okey, satu lagi saya terlepas. Yang ni yang penting yang membuatkan saya nak cerita pasal dia ni. Dia buat pengumuman. Al-Khattab, abang dan juga bapa saudara dia dipukul dia. Halau dia keluar. Sebab tu bila dia keluar kan dia pergi cari orang alim, Yahudi, orang alim Kristian, dia tanya. Dia tak setuju, dia balik mai. Dia curi-curi balik mai. Kenapa dia masih lagi curi-curi balik mai? Sebab ada tok guru Kristian dekat Baitul Maqdis bagi tahu kat dia, kenapa ramai sejauh ini cari kebenaran sedangkan kebenaran akan keluar daripada negeri yang sendiri. Sebab tu dia lari balik mai ke Mekah. Dia tahu ada tak lagi nabi? Ada lagi nabi. Dia masih lagi curi-curi balik. Baik. Sebelum dia diperangi dengan sangat dahsyat oleh Al-Khattab, ayah Sayyidina Umar ni, dia pernah buat pengumuman dekat orang jahiliah Mekah. Masa tu dia duduk dalam Mekah lagi lah. Dia kata apa? Jangan tanam anak perempuan kamu hidup-hidup. Bermaksud daripada hadis ni jelas, memang orang jahiliah tanam anak mereka. Tapi Sayyidina Umar tak tanam anak perempuan lah. Itu palsu. Sayyidina Umar tak tanam. Tapi perbuatan menanam anak perempuan tu ada di jahiliah? Ada. Okey, baik. Apa nama ni? Zaid ni kata kepada orang jahiliah semua, jangan tanam anak perempuan kamu. Kalau kamu rasa malu dan terbeban dengan anak perempuan kamu, serahkan pada saya. Saya akan jaga dan saya akan bagi duit kat kamu. Dan saya akan jaga dia buka asrama. Ini baru perlindungan anak yatim tu. Dia buka, dia bela anak-anak dara ni sampai besar. Kemudian dia kata kepada bapak-bapak tu kalau masih hidup, kalau nak anak kamu balik, ambil dan nikahkan cara elok. Dan kalau tak mau juga, tinggalkan, aku tak tuntut apa-apa. Kalau kamu bagi balik pun, aku tak ambil duit apa. Itu jihad dia zaman itu. Sedangkan zaman tu Nabi belum ada, kerasulan belum ada. Ya? Dan tuan-tuan, orang-orang jahiliah mengatakan Nabi reka cerita. Sedangkan Nabi-Nabi tu banyak dah. Memang kelumpangan daripada zaman Nabi ke zaman Nabi Isa tu panjang. Dan kalau nak ikut tradisi Arab, lagi panjang tu. Nabi dengan Nabi Ismail apa semua tu. Dalil dia apa? Surah Sajadah. Am yaqulu naftarah bal huwal haqqu mir apa? Bal huwal haqqu mir li rabbika litunzira qauman ma apa? Mana Nabi dia? Saya tak ingat lah. Am yaqulu naftarah bal huwal haqqu mir rabbika litunzira man qauman. Oh, dia tak main ni. Nazir dah mana? Saya tak main. Dia kena ingat pada awal alif lam mim tanzil gitu. Am yaqulu naftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma unzirkan litunzira man masalah juga dah tak main. Amin nazirin min qablika la'allakum la'allahum yahtadun. Min qablika la'allahum yahtadun. Maksudnya kata Allah depa petikai kamu Muhammad, depa kata kamu ni reka. Sedangkan itu adalah nazirin, satu peringatan yang tak pernah diberikan min qablika, yang tak pernah diberikan kepada umat sebelum kamu dalam tempoh yang lama. Bermaksud itu jadi dalil yang sebelum Nabi ada tu, jarak fatrah tu sangat lama. Sebab tu orang Arab jadi macam tu. Yang tetapi masih ada lagi kekasih-kekasih Allah yang setia dengan kebenaran. Meskipun keislaman atas nama hidayah itu belum sampai, tapi dia hidayah, iaitu agama Hanif dia itu, kebenaran itu. Siapa mereka? Waraqah bin Naufal, apa nama ni, Zaid bin Amr An-Nufail nama dia. Tokoh yang besar yang mempertahankan kebenaran di saat sekeliling dia lingkup. Nah, itu sejarahnya. Tapi dia tak sempat ikut Rasulullah. Sama juga macam Waraqah. Waraqah selepas dia beritahu dekat Nabi, dia kata bila engkau telah diutuskan nanti, sebab wahyu yang pertama tu wahyu sebagai macam nak melantik Nabi, okay? Suruh baca. Tapi wahyu yang kedua tu suruh Nabi sebarkan risalah kan. Jadi Waraqah mati sebelum wahyu kedua tu, tak silap saya. Sebab dia tak sempat. Dia sebagai Tuhan prolongkan hidup dia untuk memberitahu benda ni dekat Nabi. Selesai tugas dia pun meninggal dunia. Hikmah. Baik, Allah Taala alam. Kita sambunglah lepas raya lah tu. Perbincangan seterusnya tu tak sempat 78. Nanti kita sambung muka surat 78. Lepas tu fasa kedua sikit. Baik. Fasa kedua, peraturan politik dan ekonomi zaman jahiliah. Diulang balik ni zaman jahiliah ni, tapi tak apalah. Kenapa dia ulang, kita ikut. Mesti ada sebab. Kita sambung lepas raya. Allah Taala alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin wa hdina fi riyatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafraqna min ba'dihi tafraqan ma'suma wa la taj'alna fila wala ma'na wa la tab'una shaqala matuda wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.